zat Allah Ta'ala. Ada zat. Zat itu yang padanya ada sifat. Ada zat Allah Ta'ala. Kita tak tahu hakikat zat Allah Ta'ala macam mana. Cuma zat, mutlaqul zat kita tahu. Zat itu adalah perkara yang boleh ada padanya sifat. Ada zat Allah Ta'ala. Zat yang maha suci, zat yang maha agung, macam mana kita tak tahu. Tak sama macam makhluk. Ada zat Allah. Yang itu ada. Yang kedua, ada sifat Allah Ta'ala. Ada sifat. Sifat ilmu. Bila saya sebut tentang ilmu, semua orang faham. Bila saya sebut puasa, semua orang faham. Tanpa diikat dengan ilmu Allah Ta'ala ataupun ilmu makhluk. Saya sebut sifat puasa, sifat ilmu, sifat jahil, sifat cerdik, sifat-sifat, semua orang faham sifat tersebut dan tahu kata sifat itu wujud. Kalau tersebut wujud, sifat tersebut tanpa perlu diikat dengan apa-apa. Benda tu memang ada. Tak boleh dinafikan benda tu. Memang ada. Jadi ada zat, ada sifat. Ada satu lagi kategori yang ketiga masuk kaunuhu ni macam mana boleh berlaku? Kan kita sebut tadi sifat Allah Ta'ala, sifat nafsiyah tunjuk pada diri zat. Sifat salbiah jenis nafi, jadi dia jenis tak ada. Sifat ma'ani dia jenis yang ada. Dia adalah sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kaunuhu ni adalah qiyamus sifah bidzat. Adanya sifat pada zat. Contohnya kalau kita ambil Zaid diri dia. Ilmu adalah satu sifat. Adanya ilmu pada diri Zaid yang itu disebut sebagai alim. Maksudnya ada tiga benda. Yang pertama ada diri orang tersebut Zaid. Yang kedua ada ilmu. Yang ketiga berilmu. Apa berilmu tu? Berilmu itu adalah adanya sifat ilmu pada diri Zaid. Nak nafi tak boleh, nak tunjuk. Dia masuk pada kategori yang ketiga hal. Dari situlah ulama keluarkan. Ulama kata yang ni pun ada juga perkara ni. Pun ada kategori dia. Maka kena isbatkan juga. Bila kita isbatkan qudrah, isbat kuasa secara automatik Allah Ta'ala berkuasa. Sebab sifat tu ada kat siapa lagi? Ada dekat Allah Ta'ala. Isbat ilmu secara automatik Allah Ta'ala berilmu. Isbat kehendak secara automatik Allah Ta'ala berkehendak. Jadi dari situlah keluarnya sifat maknawiyah. Maknawiyah yang lazimi sifat ma'ani tadi. Sebab tu saya kata tadi, kalaulah dia tak mengaji, hakikatnya dia beriman. Sebab apa? Kita tahu ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala itu bagi siapa? Bagi Allah. Kita beriman Allah Ta'ala berilmu. Maksudnya mengetahui. Kita beriman Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala berkehendak. Itu maknawi. Ya. Itu secara ringkas. Ya. Itu secara istilah. Itu secara bahasa. Jazakallahu khairan. Apa yang dibuat oleh pada adalah secara istilah. Maksudnya kalau kita tanya oleh pada al-alim al-kabir, nanti yang hebat dalam ilmu akidah, dan kita tanya kepada ulama-ulama yang lain yang tak sependapat dengan pada yang ni betul tak? Yang ni kaunuhu aliman, yang ni ilmu, yang ni kaunuhu qadiran, yang ni qudrah. Semua beriman. Maknanya mereka tahu. Mereka khilaf sekarang dalam nak menentukan istilah lafaz yang tepat untuk menterjemahkan keadaan. Dia kata ilmu, bila sebut ilmu Allah Ta'ala, dia kata tak boleh terjemah sebagai berilmu. Kan kalau kita tengok tadi, sebahagiannya terjemah Allah Ta'ala wajib bersifat, Allah Ta'ala wajib berilmu, wajib bersifat dengan sifat berkuasa. Dia kata dia berkuasa tu bukan macam tu. Dia kata kena pakai untuk nak tunjuk diri sifat. Dan dia adalah ijtihad lughawi dia, secara bahasa dia, ijtihad bahasa dia. Dia kata ni nak menunjukkan kepada diri perkara tersebut. Dalam bahasa Melayu boleh tunjuk untuk alat, penyaku, dan boleh tunjuk kepada diri yang memiliki satu sifat. Contohnya apa? Pesakit. Pesakit dengan penyakit berbeza. Jadi dia kata tunjuk kepada diri. Dia nak tunjuk yang tu dia nak kata sifat-sifat ni jenis yang wujud. Jadi dia pakai itu ijtihad dia lah. Lihat kepada bahasa Melayu yang dia faham di Fatani apa semua tu. Itu ijtihad dia. Jazakallahu khairan. Yang ni kalau kita melihat dengan pandangan yang positif, kita nampak macam mana ulama itu ambil berat dengan bahasanya, berkaitan dengan fahamannya. Sebab tu bila kita baca kitab-kitab ulama kata tanda awal orang tersebut cerdik, bijak. Tanda awal dia apa? Yang ambil berat dengan bahasa. Yang budak-budak dari kecil kalau dia ambil berat berkenaan dengan bahasa apa semua, teruskan minat tersebut. Tanda awal dia cerdik.
Sebab daripada bahasa tu nanti, bahasa ni adalah, kita kata bahasa ni adalah bekas bagi makna. Bila dia ambil peran dengan bahasa, maknanya dia tengah proses makna. Jadi apa yang berlaku itu, khilaf tu hanyalah secara sebenarnya perbahasan itu perbahasan pada istilah, tak istilah macam mana, istilah apa yang tepat untuk makna yang tepat. Kemudian setelah itu dia jadi banyaklah bila dibahaskan dengan makna dan apa semua, dia jadi banyaklah. Allah. Baik. Sebenarnya Imam Abdul Hasan Asy'ari tadi kita cerita kategori ahwal kaunuhu. Imam Abdul Hasan Asy'ari tak pegang. Imam Abdul Hasan Asy'ari mengatakan kaunuhu ni sebenarnya kita dah faham dah. Dia disebut sebagai al-murud yang kibal. Jadi kita bahas tadi tiga. Kita kata ada yang wujud, ada yang tak wujud, ada yang hal. Nanti ulama sebut ada satu lagi disebut sebagai al-murud yang kibal, iaitu benda yang dikira-kira dalam akal sahaja. Jadi dia kata kita sebut berpuasa itu benda-benda yang dikira dalam akal saja. Sebenarnya yang ada pada realiti adalah puasa dan juga orang, ilmu dan juga orang. Jadi dia kata benda itu tak perlu nak dikeluarkan satu kategori yang baru. Jadi Imam Abdul Hasan Asy'ari dia 13 je. Kemudian setelah itu bila mana berkembangnya dua mazhab Ahlussunnah, Imam Abdul Hasan Asy'ari dengan juga Al-Mansur Al-Maturidi, dan saling istifadah, saling mendapat faedah daripada mazhab yang satu lagi, sampailah contohnya Imam Sa'd Al-Ghazali juga dah mula menggabungkan dua mazhab dengan cara tarjih. Mana yang lebih kuat dalilnya dia pegang, mana yang lebih kuat dia pegang. Kemudian sampai bila kita pun proses itu terus berlaku sampailah sekarang ulama memegang 20 sifat. Tapi sebenarnya 20 sifat itu yang jadi berkembang dengan perbahasan hal itu antara yang dibawa oleh Imam Sanusi dan Allah Ta'ala kata balahul qabil, Allah Ta'ala terima amalannya, Allah Ta'ala jadikan benda itu tersebar. Sebenarnya setelah daripada itu ulama yang datangnya banyak yang berpegang kata kita tak berkenaan dengan akwal, dengan hal kita tak berpegang. Maksudnya kita beriman kalau itu ada, tapi nak membuktikan kategori hal, kategori yang nak kata ada, tak ada benda. Nak menentukan, nak keluarkan kategori itu, bagi mereka benda itu masalah. Tak ada dalil yang kuat untuk sebut benda itu. Kerana bagi mereka benda itu sama ada ataupun tak ada. Yang ada pula sama ada dia ada fil waqi' pada realiti, ataupun dia ada fil dalam akal, dalam apa. Allah. Alhamdulillah, kita telah berkumpul dia berdasarkan dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bahagian pertama. Jadi di awal-awal pengajian ini kita ada duduk lahir Al-Mu'afidah chapter 3, pengajian ketuhanan, nubuat, pengajian dari kita pengajian ketuhanan. Jadi hari ini kita bahas tentang ketuhanan. Jadi ketuhanan kita bahas tentang bahagian ini 4 bahagian. Sifat manusia, ya, sifat mahami, sifat mahami. Semuanya daripada ya, dan kita tokoh mendapat tadi yang memiliki wahdahnya. Sifat ya. Kemudian apa di putra berwada tersebut yang sama dalam hidup sifat mahami. Dan yang ini tadi Allah Ta'ala itu sampai kepada kafiran, sampai kepada kalimat sifat manusia. Ini sebabnya itu dalam proses belum makan dalam
sifat pembagian sifat dalam sifat ilahiyah ketuhanan. Okey, petang ni semua akan masuk bab nubuat kenabian. Okey, dan perkara-perkara yang berkaitan. Jadi apa yang disampaikan adalah asas-asas. Dan walaupun asas ada juga perkara yang sejuk pulang detail. Perkara-perkara yang dah okey. Tadi pembahasan tentang hal tadi di mana okey. Tak kata tadi ya. Beberapa perkara yang mewujud ada perkara yang makhluk dan yang tak ada. Kemudian ada juga itu dia antara ada dan tak ada. Kemudian hal kan. Dia ada juga apa ni amrul ibari. So apabila amrul ibari dengan hal itu pun perbuatan yang tak unik. Tetapi tak apa perbuatan. Jadi hari ini sampai petang nanti saya nak terbuat pengajian itu terus ya. Kalau dari bahasa ini datang Mubarak yang pergi Pak Wajib dulu habis dia mustahil dan kita ni terus okey okey dia harus dan doa supaya Allah supaya Tuhan dan kita Islam ni menjadi asas dan akidah asaskan kepada itu yang pertama tadi adalah jawab yang berkaitan dengan pembahasan tentang musyawah dan ada hadis tadi itu Tuhan dan makhluk. Pas kali dah isu Tuhan untuk makhluk, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan duduk di atas langit. Ini perkara yang 20 tahun dulu, 30 tahun dulu orang tak bijak orang dengan bisikan Tuhan tak berubah dengan makhluk. Tapi sekarang ni tak ada lagi sebab. Jadi hasrat kita supaya awak duduk di atas landasan akidah yang benar. Cuba ambil mendapatkan melalui dakwah kita dan depan kita terus. Dan kalau awak ada, kalau awak nak lepas ni kita termasuk kita boleh lebih mungkin kalau ada permintaan kita boleh dan itu berdakwah kita orang nak memberi ni barang syarat yang ada ni tak sabar-sabar nak memberi tapi kita tak nak beri kalau orang tak mahu kita kena cari orang yang mahu. Okey, sangat sejuk kita berhenti dulu kita makan pukul